Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak syukur Ustazah? Okey, Ustazah harap semua sihat, ya? Alhamdulillah, insya-Allah. Okey, baiklah. Bertemu kembali kita dalam episod kali ini, ya, bagi mempelajari tajuk baru pada hari ini. Okey. Sebelum tu, marilah sama-sama kita membaca doa. Semua tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan dadaku, permudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah lapangkan dada kita semua, hati kita semua, supaya mudah untuk menerima ilmu, insya-Allah. Okey, baiklah, ya. Pada hari ini, sebelum Ustazah pergi kepada tajuk baru tersebut, Ustazah nak kamu semua dengarkan perbualan ataupun dialog, ya, seperti yang kamu nampak dalam paparan dalam video yang Ustazah lampirkan ni. Semua nampak tak? Ya, ada sekumpulan murid yang sedang belajar dengan Ustazah dia. Sebenarnya gambar ini Ustazah petik daripada buku teks kamu. Okey, baiklah, mari kita dengarkan dialog tersebut. Jom. Okey, cuba dengarkan apa yang murid dia tanya kepada guru dia. Murid dia tanya, ya, apakah najis mutawassithah, Ustazah? Okey, dengar Ustazah dia jawab. Najis mutawassithah ialah najis pertengahan seperti muntah, bangkai, nanah dan sebagainya. Daripada dialog ni, kamu mesti tahu kan tajuk apa kita nak belajar hari ni. Tajuk apa? Najis mutawassithah. Okey, seperti yang kamu nampak dalam kotak kuning ni. Semua nampak tak perkataan tu? Jom ikut Ustazah baca. Najis mutawassithah, sederhana. Okey, jadi hari ini kita nak baca tajuk najis mutawassithah. Okey, jom kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, baiklah. Jom kita berkenalan dengan lebih lanjut lagi dengan najis mutawassithah. Pada minggu lepas, kamu dah tahu apa arti mutawassithah tersebut, betul? Okey, pada minggu ini insya-Allah, ya, kamu akan tahu apa dia bahagian mutawassithah, apa arti dia. Okey, jom kita tengok paparan yang seterusnya. Okey, semua ikut saya baca. Najis mutawassithah, sederhana. Semua perhatikan kotak hijau, ya. Najis mutawassithah ialah najis pertengahan, sederhana seperti muntah, bangkai, nanah dan sebagainya. Okey, baiklah. Erti najis mutawassithah ni sederhana ataupun pertengahan, ya. Sederhana ataupun pertengahan. Okey. Cuba tengok contoh-contoh yang saya datangkan ni. Semua nampak tak? Semua tengok nombor 1. Ikut saya sebut. Pertama, tahid. Kedua, nanah. Ketiga, darah. Keempat, bangkai. Kelima, arak. Keenam, muntah. Okey, kalau kamu perhatikan gambar nombor 1 adalah gambar tahid ataupun gambar najis. Najis manusia, najis haiwan, ya, termasuk dalam najis mutawassithah. Kemudian nombor 2, nanah. Semua tahu kan nanah macam mana? Ya, nanah berlaku pada badan kita, ya. Kalau nak jadi bisul tu, kan ada nanah tu. Nanah tu termasuk dalam najis mutawassithah. Ingat tahu. Kemudian nombor 3, darah. Nampak tak muka orang tu darah? Ya. Darah ni yang datang daripada badan kita lah, ya. Darah haiwan ke, darah manusia ke, semuanya termasuk dalam najis mutawassithah. Kemudian nombor 4. Nombor 4 ni bangkai. Bangkai haiwan. Kita nampak situ bangkai haiwan, betul tak? Pun termasuk dalam najis mutawassithah. Kemudian nombor 5, arak. Arak ni kalau dekat pasaraya memang banyak, ya. Negara kita kan bercampur agama, jadi ada yang minum arak, ya.
Ingat tahu, arak juga termasuk dalam najis mutawassithah. Tapi untuk orang Islam, kita diharamkan untuk minum arak. Tak boleh minum arak. Haram hukumnya. Ya. Dan arak termasuk dalam najis. Najis apa? Najis mutawassithah. Ingat tahu. Dan yang keenam, nampak tak gambar budak tu? Ya. Okey, sekarang nak kamu perhatikan betul-betul. Apa yang keluar daripada mulut budak tu? Muntah kan? Okey, muntah juga termasuk dalam najis mutawassithah. Tak semestinya budak. Ya, orang dewasa pun ada yang muntah. Ingat tahu, muntah termasuk dalam najis mutawassithah. Ya? Okey, baik. Okey, baiklah. Seterusnya, jom kita tengok bahagian najis mutawassithah. Ya. Semua ikut saya sebut. Semua tengok tajuk yang besar di atas tu, di bahagian atas. Najis mutawassithah terbahagi kepada dua. Okey, semua tengok nombor 1. Pertama, najis hukmiyah. Kedua, najis ainiyah. Okey, baiklah, kita baca dulu. Kemudian saya akan terangkan sedikit tentang apa itu najis hukmiyah, apa itu najis ainiyah. Okey, baiklah. Semua perhatikan nombor 1. Najis hukmiyah ialah najis dari segi hukumnya sahaja. Sedangkan dari segi penglihatannya sudah tidak kelihatan lagi, seperti air kencing yang sudah kering. Cara menyucikannya ialah dengan menuangkan air ke atasnya sehingga air itu mengalir dan menghilangkan bau dan warnanya. Baiklah, saudara nak semua fokus kepada nombor 1. Okey, nombor 1 ni najis hukmiyah. Baiklah, najis hukmiyah ni najis hanya dari segi hukumnya saja. Ya. Dari segi penglihatannya dia dah kita tak nampak dah dia. Ya. Contohnya seperti air kencing yang sudah kering. Kita dah tak nampak dia. Ya. Hanya ada macam bau sikit macam tu je. Dia tak ada dah. Dia tak nampak dah betul-betul. Tak wujud dah dia punya rupa dia. Ya. Dia dah kering dah. Seperti air kencing yang sudah kering. Itu adalah najis hukmiyah. Ya. Macam mana nak basuh dia? Macam mana nak cuci dia? Iaitu dengan ambil air mutlak, kemudian kita tuang, kita alirkan dia sampailah dia hilang bau dia, hilang warna dia. Jadi itu najis hukmiyah. Kemudian semua fokuskan kepada nombor 2. Semua ikut saya baca. Najis ainiyah ialah najis yang masih ada warna, bau dan rasanya. Cara menyucikannya ialah menghilangkan warna, bau dan rasanya, tetapi jika masih belum hilang warnanya seperti darah kering di baju, hukumnya sah suci. Baiklah, yang kedua ni najis ainiyah. Ya, najis ainiyah pun termasuk dalam najis mutawassithah. Ya. Okey. Najis ainiyah ni najis yang ada warna dia masih ada, bau dia masih ada. Kalau kita rasa dengan tangan kita masih ada lagi, ketul-ketul ke, ya. Dia punya rupa dia masih ada lagi. Ya. Macam tahi, macam muntah tu kita nampak lagi rupa dia. Kan? Ya. Macam apa? Bangkai, yang masih nampak lagi rupa dia. Warna dia, bau dia masih ada lagi. So, cara nak menyucikannya dengan macam mana? Iaitu dengan kita hilangkan, buang dulu najis dia, kemudian kita basuh dengan air mutlak. Tetapi kalau macam contoh darah darah yang contoh najis yang contohnya seperti darah, ya, kalau kita basuh dah sungguh-sungguh dah basuh ni, tapi tak hilang juga warna dia, warna darah tu, ya, hukumnya kita boleh gunakan pakaian tersebut, ya, walaupun warnanya masih ada sikit-sikit, ya, hukumnya kita boleh dan kita hukumnya sah, ya, suci, dah bersih dah, ya, sebab kita dah basuh sungguh-sungguh dah ni.
ya, tapi ada sikit-sikit lagi color-color dia. Ya. Bau dia semua dah tak ada dah. Cuma color-color dia macam merah-merah sikit ada lagi dekat pakaian tu. Ya, hukumnya sah untuk kita gunakan pakaian tersebut. Dia dah bersih dah. Itu dia tentang najis ainiyah. Okey, baiklah. Seterusnya bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, mari kita dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Sadaqallahul azim. Surah Al-Maidah ayat 90. Maksudnya, sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan bertenung nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor, keji dari perbuatan syaitan. Baiklah, bertepatan dengan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 90 ni, ya, dapatlah kita fahami, ya, Allah menyebut dalam Al-Quran, ya, bahawasanya arak adalah perbuatan syaitan, ya, arak tu najis, perbuatan syaitan, ya. Dalam ayat Quran ni disebut juga judi, pemujaan berhala, sembah berhala, bertenung nasib. Lepas tu bertenung nasib ni macam baling duit dalam telaga ke, ya, untuk mendapat masa depan yang cerah ke, tu pun dikira bertenung nasib. Ingat, ya, arak, judi, sembah berhala, bertenung nasib, semuanya termasuk perkara yang keji, perkara yang kotor, dan semua perkara-perkara tersebut adalah perbuatan syaitan. Jadi kita kena percaya, yakin, wajib kita percaya apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Okey, seterusnya, baiklah, apa yang perlu kamu buat pada minggu ini? Ya, macam biasa, kamu kena tonton dan dengar betul-betul rakaman video yang ustazah buat ni, ya, fahamkan betul-betul, ya. Kemudian kamu sebut sekali bersama-sama dengan ustazah, ya, pengertian najis mutawassithah dan bahagiannya, ya. Dan tak perlu salin nota dan juga tiada tugasan untuk menjawab soalan pada minggu ni, ya. Ustazah harap kamu semua faham dengan penerangan ustazah. Jadi ustazah akhiri penerangan ustazah pada episod kali ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.